Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa di Garsi TV untuk siaran hari ini 25 bulan Februari 2021. Terima kasih kerana semalam kita rancak tuan-tuan, kita bermain dengan dai-daian, band-bandan, made in Thailand. Barangnya adalah barang eko tapi di tie-dye dan kemudian di-bandkan. Kami berjaya menjualnya 135 set semalam. Malam ni saya akan naikkan tie-dye sikit saja bakinya, tetapi dengan tambah satu dan harga dikurangkan. Maksudnya kita ada 29 set saja saya akan habiskan malam ni. Tie-dye yang sama tapi tak semua dapat tie-dye, ada plain t-shirt. Saya nak habiskan kerana kami nak membawa masuk lagi 300 helai yang baru pula, total tie-dye. Kali ni kita tak akan order yang plain. Jadi malam ni untuk mereka yang semalam tak sempat memburu, malam ni ready kerana saya tambah selai tie-dye lama. Tie-dye yang bukan band, yang bukan Harley Davidson, tapi harga dua helai yang semalam saya turunkan RM80, tapi 29 orang saja yang bertuah akan boleh menembak combo tie-dye 380. Dua adalah tie-dye yang semalam, iaitu band dan juga tie-dye plain Harley Davidson dan tie-dye plain band. Dan satu lagi adalah tie-dye biasa dari combo yang lepas, baki juga daripada combo talent. Cuma malam ni saya dah nampak kita ada laskar-laskaran. Saya tak naikkan poster sebab tak banyak barang tuan-tuan. Kita hanya ada dalam 40 lebih item saja laskar-laskaran, tetapi barangnya adalah jaket-jaketan dan juga parka-parkaan. Sangat condition cantik, harga sedikit kencang. Ini untuk mereka yang memburu barang askar-askaran yang kita akan tembak malam ni. Dan sekiranya okey dan kita ada masa untuk selepas tu, saya akan naikkan jeans. Kalau tidak, kita akan naikkan jeans daripada butik, lepas tu disambung oleh jeans daripada seller. Itu jadual malam ni, di mana susunan negerinya begitulah. Share bagi mereka yang memburu parka dan juga uniform askar-askaran, hunting uniform, hunting baju, dan juga siapa yang nak mencari jaket-jaket bombing ada sikit lah yang baik, tapi uniform yang paling banyak mana ni. Termasuk yang saya pakai satu daripada tiga yang kita dapat dalam item, satu daripada empat yang kita dapat dalam item good condition. Yang satu tu adalah fully good condition, kerana dia datang dengan patches dan juga dengan original pangkat dia. So lengkap tu uniform tu, tak ada apa jejas pun. Kita boleh considerkan sebagai bersedia untuk ke pertempuran. Itu bagi mereka yang nak mencari barang tentera malam ni. Manakala parka yang ada di depan saya akan naikkan. Ini semua datang dari parka musim sejuk, tapi kita tanggalkan jaket dalam dia untuk mengelakkan timbangan menjadi berat dan sampai pada saudara pun saudara tak akan pakai. Kerana parka ni datang dari parka salji, so bahagian jaket tambahan dalam itu yang menggunakan button kita tanggalkan keluar. Kerana itu bahagian adalah separuh daripada berat uniform yang akan ada pada saudara. Berapa angka kita ada sekarang, Min? 232. Saya tunggu untuk saudara share kerana saudara mungkin nak melihat latest kajian mengenai penemuan Pfizer setelah disuntik kepada hampir 10 juta orang di United Kingdom. Kumpulan pakar United Kingdom telah mengeluarkan laporan kerana Pfizer, kesan-kesan rawatan Pfizer di mana-mana negara yang menggunakannya akan sentiasa dikeluarkan laporan kerana Pfizer diluluskan di bawah penggunaan kecemasan. Berarti penggunaan Pfizer sama ada di Amerika, United Kingdom, di negara Eropah, di Jepun, di Malaysia, di Indonesia dan di Singapura adalah dengan menggunakan kelulusan kecemasan. Sekiranya berlaku sebarang komplikasi, brand ni boleh ditarik keluar. Jenama ini dan vaksin ini tidak lagi boleh dipakai. Tetapi sekarang laporan telah negara, kerana United Kingdom menjadi negara pertama yang menyuntiknya pada pertengahan Disember. Jadi selepas mereka menggunakan hampir 10 minggu, mereka telah mengeluarkan laporan yang akan saya bagi pada saudara detailnya sebentar lagi, untuk saudara lihat bagaimana keberkesanan Pfizer yang akan mempengaruhi seluruh dunia untuk meningkat keyakinan mengenai penggunaan Pfizer, kerana laporan detail yang dikeluarkan oleh kumpulan pakar perubatan kajian di lapangan yang mewakili Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan juga mewakili badan pemantauan perubatan dan juga penggunaan dadah di Amerika, di United Kingdom, mengeluarkannya laporan yang baru diluluskan 48 jam yang lalu. Mungkin ramai yang dah baca, mungkin ramai yang belum baca. Untuk hari ini kita dapat rekod untuk pertama kali kita berjaya mengawal jangkitan di bawah paras 2,000. Hari ini kita hanya ada 1,924 kes. Kes sembuh hampir sekali ganda dengan 3,752 kes.
kematian adalah 12 dan pertama kali sepanjang bulan Disember, tuan-tuan. Angka mereka yang aktif berada di bawah paras 30,000. Kerana hari ini yang aktif hanya tinggal 28,837 orang. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana setiap hari semakin hari kesan daripada pelaksanakan PKP, walaupun ada banyak negeri yang telah pun kembali pada PKP bersyarat, tak nampak usaha dan juga pengorbanan kita semua sepanjang mematuhi peraturan PKP. Kerana akhirnya angka jangkitan berjaya diturunkan pada paras 2,000 dan kes aktif hanyalah 28,837 yang tinggal. Sekiranya besok dan minggu-minggu seterusnya menunjukkan penurunan di mana RTK ataupun ujian swab dikurangkan berikutan, tiada lagi kluster aduan ataupun kontak terdekat yang perlu diuji dan disaring mengikut standard yang digunakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Saya jangka mungkin boleh ada logik dia untuk memenuhi sasaran yang diletakkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, bahawa kita akan berada pada angka 2 digit pada Mei. InsyaAllah, kerana suntikan bagi vaksin telah bermula hari ini, semalam dan hari ini. So jangkaannya pada sepanjang Mac dan April 500,000 orang akan mula disuntik. Kalau saudara tengok pada jadualnya tu lah. Kedua, saya bagi tahu kepada penerimaan vaksin Pfizer ni yang sangat luar biasa ni. Report daripada United Kingdom, yang itu negara pertama. Walaupun Pfizer ni, tuan-tuan, dia dihasilkan daripada syarikat milik Amerika, iaitu Pfizer, dan dia bekerjasama dengan makmal kajian virus daripada Jerman, BioNTech. Tetapi negara pertama yang menggunakannya adalah United Kingdom. United Kingdom telah mengeluarkan laporan keberkesanan Pfizer ni dengan ambil kira unjuran 2 dos. Berarti mereka yang telah menerima 2 suntikan. Suntikan pertama, United Kingdom tidak mengamalkan pada 14 hari. United Kingdom mengamalkan suntikan pertama, julat waktu ataupun jurang waktu kepada suntikan kedua adalah 21 hari. Ini adalah laporannya. Bagi mereka yang berusia 80 tahun ke atas, vaksin ini telah menunjukkan keberkesanan 88%. 88%, manakala bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas, vaksin ini telah menunjukkan keberkesanan 95.5%, manakala bagi mereka yang berusia 30 tahun ke bawah, vaksin ini berkesan 100%. Tuan-tuan, bagaimana peratusan dikira? Peratusan tidak dikira berdasarkan pada tubuh individu. Berarti taklah dia kata kalau 80 tahun, orang tu hanya pulih pada tahap 88%, tidak. Berarti mereka menyuntiknya kepada orang yang berusia 80 tahun, berarti 88.8% kebal. Berarti jumlah orangnya, berarti 88.8 orang, hampir 89 orang. Berjaya menyesuaikan tubuhnya dengan imunisasi vaksin ini dan tidak dijangkiti oleh COVID-19. Itu tahap keberkesanan bukan diukur pada individu, tapi diukur pada jumlah kluster umur. Jika 1,000 orang, berarti 889 orang dapat menahan kekebalan imunisasi. Kalau dia tugaskan kepada 1 juta orang, berarti 889,000 orang yang menerimakan suntikan vaksin ini di Britain pada usia 80 tahun ke atas berkesan. Begitu juga lah untuk mereka yang berusia bawah 30 tahun. Tiada kes dilaporkan jangkitan, 100% berkesan setelah menerima 2 dos suntikan. Berarti dia tak kira atas 1 dos, tapi atas 2 dos suntikan. Manakala yang menariknya, selepas menerima dos suntikan pertama pun, iaitu dalam tempoh 21 hari, ketika mereka nak pergi membuat suntikan kedua, 95% orang telah pun kebal. Dia dah kebal lah, berarti hanya 5% saja yang berada di bawah paras memerlukan suntikan kedua. Tetapi oleh kerana penjadualan vaksin ini mempunyai perjalanan jangka panjang, walaupun satu vaksin telah memberi perlindungan penuh kepada 95% penerimanya, United Kingdom melaksanakan suntikan kedua sebagai mengekalkan kekebalan dan mengikut kajian makmal ketika ujian klinikal dibuat bagi fasa yang ketiga ke atas tubuh sukarelawan sebelum dilancarkan kepada rakyat Britain secara terbuka pada pertengahan Disember yang lalu. So ini laporan terbaik daripada peratusan pengguna Pfizer yang berada di United Kingdom. Berarti kita dapat menyimpan keyakinan bahawa vaksin Pfizer yang telah masuk ke lapangan paling awal, iaitu kira-kira 2 bulan yang lalu, membuktikan dia menjadi vaksin yang terbaik seperti mana yang mereka isytiharkan selepas ujian klinikal tahap 3, iaitu keupayaan mereka adalah 95%. Kalaulah saudara tengok penjadualan vaksin ini juga, saya jelaskan pada saudara dia berkait tak dengan kita punya jadual. Kita punya jadual akan saudara tengok, satu Mahfuz dah letak dah.
Fasa pertama sedang berjalan sekarang hingga penghujung bulan April, iaitu untuk menyuntik 500,000 orang barisan depan. Untuk saya maklumkan pada saya, barisan depan yang digariskan oleh kerajaan Malaysia bukanlah sahaja pekerja kesihatan, tetapi termasuk juga pasukan keselamatan, termasuk juga anggota bomber, termasuk juga pasukan rela, termasuk juga badan-badan beruniform yang berurusan dengan orang asing, Jabatan Immigration dan semua mereka dapat, tuan-tuan, mereka dikira sebagai frasa barisan depan. Sebaik saja April, kita tak menunggu Mei. Jadual lama dia menulis Mei, tetapi di bawah jadual baru, fasa kedua adalah bermula April. April dia terus mula fasa kedua. Ini yang memberi bukti yang kuat bahawa kita akan mencapai tempoh penyelesaian suntikan lebih awal. Kerana satu, tuan-tuan, angka fasa 2 yang lama adalah 6.5 juta orang, iaitu mereka yang mempunyai morbidity atau penyakit-penyakit kritikal. Dulu 6.5 juta orang, tetapi angka terbaru, angka ini telah dinaikkan kepada 9.4 juta orang. Jadi fasa kedua pada bulan April nanti, mereka yang berusia 60 tahun ke atas, mereka yang mengalami morbidity, iaitu darah tinggi, kencing manis, penyakit obesiti dan juga alahan ataupun akut pernafasan disenaraikan. Berarti angka ini meningkat 50%. Berarti kita mempunyai vaksin yang cukup dan jadual suntikan dijangka tak mungkin sampai Disember tahun ini. Kita akan dapat menyuntik rakyat Malaysia sepenuhnya lebih awal, kerana kalau mengikut jadual yang ada sekarang, dia telah dipercepatkan dan jumlah kumpulan suntikan telah meningkat. Kalau di bawah jadual lama, Mei baru nak mula suntik golongan yang dikatakan berisiko tinggi. Tapi kita awalkan pada April. Kumpulan berisiko tinggi yang pada jadual awalnya hanyalah 6.5 juta orang, kini telah meningkat 50% kepada 9.4 juta orang yang akan disuntik mulai Mei, dan jadualnya habis pada bulan Ogos. Tetapi untuk makluman tuan-tuan juga, kerana Malaysia memiliki lebih 600 tempat suntikan dan 7,000 mereka yang akan menjadi vaksinator, iaitu pakar-pakar yang akan menyampaikan suntikan kepada orang Malaysia ni. Kumpulan umur kita, iaitu 18 tahun ke atas tapi sihat, tidak perlu menunggu hingga Ogos. Berarti kalau saudara daftar dalam MySejahtera sekarang, tak lama lagi saudara akan mendapat jawapan, kerana kumpulan kita juga akan masuk ke dalam seawal bulan Mei. Kalau dulu kita ni digariskan pada Ogos, tapi berdasarkan bekalan vaksin yang ada, produktiviti vaksin, kumpulan ketiga juga akan disuntik pada bulan Mei dan tidak lagi pada bulan Ogos. Cuma untuk menghabiskan jumlah baki 18 juta rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas dan berada dalam kumpulan bukan kumpulan kritikal, kita akan menerimanya hingga Februari 22. Dia buat jangkaan yang panjang kerana jumlah orangnya adalah 18 juta. Tetapi kalau mengikut saya, kalau di bawah jadual lama dia mengatakan bermula pada Ogos, habisnya juga pada Februari. Tetapi kalau dipindahkannya kepada Mei, insyaAllah kita akan dapat habis pada bulan September. Kalaulah jadual ini tepat, kerana ini jadual terakhir dan jangkaan saya tepat, betul lah. Setelah yang di-Pertuan Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong telah mendapat semua maklumat ni, tidak heranlah kalau semalam Istana Negara memaklumkan titah duli kemungkinan Parlimen dapat bersidang. Dan Parlimen akan bersidang, tuan-tuan, adalah untuk membolehkan kita melaksanakan pilihan raya dengan meluluskan rang undang-undang 18 tahun ke atas rakyat Malaysia boleh mengundi secara automatik. Berarti kalaulah Parlimen bersidang kali ini, hanya satu usul yang akan dibawa selain usul-usul kecil berkaitan dengan pembiayaan dan juga perang COVID-19 dan ekonomi ini. Usul utama adalah untuk mengesahkan supaya mereka yang berusia 18 tahun ke atas rakyat Malaysia boleh mengundi secara automatik. Kalau usul ini diluluskan dalam sidang kali ini yang saya jangka pada bulan April, dan kemudian diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam tempoh 30 hari, dan kemudian digazetkan pada bulan Jun, berarti apabila Dewan dibubarkan sebaik saja darurat berakhir pada 1 hari bulan Ogos tahun ini, pengisytiharan Parlimen diumumkan pembubarannya pada 2 atau 3 bulan Ogos sebaik saja darurat tamat, kita boleh mengadakan pilihan raya pada bulan September dengan 2 keadaan, iaitu semua anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas adalah automatik pengundi mengikut mengikut kawasan mengundi yang tertera kepada kad pengenalan mereka. Dan yang kedua, pada ketika itu hampir 70% rakyat Malaysia telah siap divaksin. Jadi saya rujuk vaksin ni, saya rujuk titah duli tuanku, berarti ada kemungkinan, dan saya rujuk juga kenyataan YB Khairi Jamaluddin ketika diwawancara oleh Channel News Asia yang mengatakan tidak mustahil Malaysia akan mengadakan pilihan raya pada bulan September. Jadi data-data ni dah dikumpulkan dan kita lihat logik data ni, kita refer kepada keberkesanan data, adalah tidak mencurigakan sekiranya pada minggu hadapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Bayan Pertuan Agong akan mengatakan walaupun darurat ini telah diteruskan tetapi Parlimen dibenarkan bersidang. Dan Parlimen akan dibenarkan bersidang dengan yang di-Pertua Parlimen akan dengan usul untuk membolehkan mereka yang menjadi warga negara Malaysia berusia 18 tahun ke atas layak mengundi secara automatik.
Ini untuk saudara dengar. Yang lambat masuk, saya minta maaf. Saudara tengok repeat je ni. Kerana angka naik perlahan dan agak lewat masuk, saya tak akan ulang. Berarti apabila titah Duli Tuanku secara rasminya dikeluarkan pada minggu depan, berarti Parlimen Malaysia akan bersidang dalam keadaan darurat dengan membentangkan usul utama, iaitu membolehkan anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas layak mengundi secara automatik, dan mereka akan mengundi di kawasan kad kepenalan mereka mengikut alamat kad pengenalan. Dan dia memerlukan masa 30 hari selepas sidang Dewan Parlimen untuk diluluskan oleh Dewan Negara. Dewan Negara akan dijangka dapat meluluskannya pada bulan Mei atau bulan Jun, dan kemudian dia memerlukan tempoh lebih kurang 2 bulan untuk diwartakan. Jadi boleh diwartakan sebelum bulan Ogos. Berarti apabila darurat tamat 1 bulan Ogos, tidak akan menimbulkan sebarang spekulasi. Sebaik saja darurat ditamatkan, Yang di-Pertuan Agong akan membubarkan Parlimen, dan tepat apa yang dikatakan oleh YB Khairi Jamaluddin kepada Channel News Asia semalam, bahawa Malaysia mungkin melalui pilihan raya umum yang ke-15 pada bulan September nanti. Kerana kita hanya perlu 60 hari je tempoh selepas Dewan dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari penamaan calon dan hari pembuangan undi. Tidak lebih daripada 60 hari, dan kerajaan interim akan dibentuk bermula pada 2 hari bulan Ogos hinggalah ke tarikh pilihan raya tahun ini, berdasarkan kepada bijaksana Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda untuk menentukan siapa yang akan memerintah kerajaan interim 60 hari selepas Parlimen dibubarkan. Itu saja. Dan saya akan pergi kepada sesi jualan kalau tak ada soal jawab yang relevan. Saya tak larat nak jawab soalan-soalan tak relevan, tuan-tuan. Jangan tanya saya kepala kain dan bukan kepala kain tu apa beza dia. Tengok je dalam video yang lepas-lepas. Okay, jangan tanya dekat saya Ozi tu macam mana diukur dan disukat. Jangan tanya dekat saya Zip, YKK dan Skoma tu apa beza dia, pening, tuan-tuan. Itu bukan hal mainan nak jawab dalam sesi soal jawab ni. Ada apa soalan, Amin? Soalan dia kata ada yang menolaknya di kalangan frontliners. Saya anggap rumah satu, tuan-tuan. Kenyataan itu tak lengkap. Frontliners yang tolak siapa? Doktornya siapa? Pakarnya apa? Bidangnya apa? Siapa mereka? Setahu saya 7,000 frontliners tak menolak. Dalam kes ni, yang bangang yang jadi palatau bercakap di dalam YouTube tu semua, tuan-tuan, adalah doktor yang bukan dalam pakar virologi. Bererti tak ni, tuan-tuan. Ni aku jual bandar, aku tak boleh cakap pasal Adidas, aku tak kerti apa pasal Adidas. Baju band aku cakap aku tak kerti, aku jual bandar, aku hanya boleh bercakap barang Japan yang aku main. Berarti tak semua doktor boleh bercakap dalam semua benda. Kalau sebut frontliners tak nak, siapa frontlinernya? Saya tak pernah menjumpa kenyataan frontliners tu. Saudara baca daripada palatau. Sebab ada satu ustaz mengeluarkan kenyataan yang sangat bodoh dengan mengatakan bahawa dia telah mendengar khabar daripada seorang doktor. Dia tak boleh namakan doktor tu pula. Dia kata ni ustaz ni sampaikan ceramah untuk menghargai orang Islam dengan mengatakan doktor tu kata jangan ambil vaksin. Sebab vaksin ni tak pernah diuji-uji. Ditubuhkan ke dalam tubuh manusia. Cucuk bodoh nonong macam tu je. Mana ada, tuan-tuan. Vaksin ni melalui 3 proses klinikal mengikut standard amalan antarabangsa. Pertama disuntik pada tikus untuk melihat pergerakan imunisasi dalam tubuh tikus. Kemudian kedua kepada primat, monyet, untuk melihat kesannya ke atas monyet. Kemudian barulah lulus 2 ujian ini, baru disuntik kepada manusia. Pfizer disuntik kepada 46,000 sukarelawan daripada 6 buah negara, iaitu Brazil, United Kingdom, Amerika Syarikat, Jepun, Australia, dan juga saya tak pasti satu negara, ada 6, dan juga Afrika. Setelah disuntik pada 46,000 orang mereka yang berada di Afrika ketika gelombang COVID-19 begitu merebak pada Ogos hingga September, barulah laporan makmal dikeluarkan. Daripada 46,000 sukarelawan ini, 95% berjaya tidak dijangkiti oleh COVID-19. Jadi frontliners ni semua boleh claim, tuan-tuan. Frontliner palatau atau frontliner betul. Saya pun boleh kata saya frontliners. Untuk pengetahuan saudara, tak ada doktor frontliners yang mengeluarkan kenyataan ini secara rasmi. Berarti baca benda yang rigid, dia punya jurnal dia. Kalau kita main essay Facebook ni, kau dengar gosip macam mak kau jual emas mahal, mak kau jual emas murah, telur ayam mak kau beli 12 sen sebiji dapat omega B, dan mak kau beli omega C dapat 26 sen. Itu cerita telur ayam dengan cerita membawang jual emas. Tetapi untuk bercakap dalam standard COVID-19 ni, tak boleh sebut frontliner general. Siapa frontlinernya? Apa yang dia wakili? Siapa dia? Pakarnya dalam bidang apa, dan kenyataannya dikeluarkan dalam jurnal yang mana? Ini game ni, tuan-tuan. Bukan game pakcik bawang. Saya kena membaca 8 kali artikel tu. Kalau saudara, saya cerita semalam, link yang saya tak bagi kepada saudara tu, rupanya tak boleh masuk kerana Australia telah mengetatkan undang-undang di mana Facebook tidak lagi boleh menggunakan link media Australia secara percuma. Itu yang saudara tak dapat masuk. Tetapi link untuk baca pada saya ni, saudara ambil pada Berita Harian je. Masuk Berita Harian punya link ni hari. Ini saya ambil, yang saya brief saudara ni 6 kali baca tadi Berita Harian punya news utama mengenai keberkesanan Pfizer. Masuk saja Berita Harian online, cari saja keberkesanan Pfizer. Tulis saja dekat situ keberkesanan Pfizer 24 hari bulan Mei, 24 bulan Februari, keluarlah story tu. So dapat detail semua apa yang saya bentangkan, siapa yang bercakap, komuniti mana yang mengkaji, badan mana yang mengiktiraf golongan yang mengeluarkan statement mengenai keberkesanan Pfizer.
So jangan dengar ni frontliner, ada frontliner. Ada siapa? Siapa itu frontliner? Jangan main percaya tuan-tuan. Semua orang claim dia frontliner sekarang ni. Jangan percaya. Okey? Frontliner banyak tuan-tuan. Macam ustaz saya kata tu, menyampaikan ceramah di dalam masjid dengan membawa berita yang tak tabayun. Dia boleh kata dia dengar daripada Dr. Azman. Dr. Azman ni pun dia tak boleh bagi tahu siapa. Dr. Azman ni kata, inilah vaksin yang tidak pernah dicuba ke atas manusia. Tiba-tiba disuntik kepada manusia. Manusia dah jadi macam monyet dan beruk. Mana ada tuan-tuan? Saya nak panggil ustaz tu datang, nak beritahu dekat dia, ustaz nak bercakap benda dalam masjid, bercakap dengan tabayun. Kalau ustaz menipu dalam satu benda yang mengelirukan orang ramai, taraf ustaz sebagai ustaz dah jadi penyebar fitnah. Dan masjid telah menjadi tempat di mana fitnah disebar untuk menggelapkan minda orang Islam melihat kebenaran. Kebenaran itu kena lihat pada fakta. Okey tuan-tuan. Bersedia untuk melalui vaksin. Saudara tak mahu tak apa, tak ada siapa paksa. Tapi percayalah selepas ni sekiranya restoran pusat membeli belah mahukan orang yang hanya ada MySejahtera yang lulus vaksin saja benar masuk, jangan kau mahu mengelupur dengan mengatakan kau telah menjadi warga negara kelas kambing. Kerana memang selepas ini mereka yang tak divaksinkan dengan sengaja. Yang tak mahu divaksinkan dengan sengaja, anda akan dilayan sebagai warga negara kelas kambing. Kerana mungkin beramai tempat pusat membeli belah, panggung wayang, tempat-tempat berisiko tinggi dan terutamanya penerbangan untuk bergerak ke luar negara. Kerana seluruh negara-negara yang mengamalkan penerbangan antarabangsa bukan sahaja membenarkan saudara mempunyai visa, tetapi setiap mereka yang ingin menggunakan penerbangan rentas negara mestilah mempunyai sijil anda telah divaksin. Jadi macam saudara saya cerita pada saudara, bagaimana saya terbang, saya pernah pasport saya tu ada data yang saya pernah masuk ke Somalia. Itu kerana meningitis ya tuan-tuan. Meningitis pada tahun saya nak pergi ke England, meningitis ni orang dah lupa dah, tak jadi wabak dah di Afrika. Tapi oleh kerana dia scan dekat saya punya pasport, saya pernah berada di Somalia dan di Ethiopia, saya dihalang masuk ke London, dianggap sebagai warga yang tak diperlukan di London walaupun saya diterima di Turki. Sebab vaksin tu Turki kata tahan 3 tahun, England kata 2 tahun je. Berarti waktu saya masuk Turki, lapangan terbang Turki terima kerana vaksin tu masih dianggap aktif dalam body saya. Saya fly tiket apa semua nak masuk ke London tak boleh. Sebab saya kena buat suntikan baru di Turki kerana England hanya menerimanya 24 bulan saja. Ya tuan-tuan, lepas ni kalau tuan-tuan nak jadi ni anti vaksin ni, palatau vaksin ni, lepas ni tak boleh pergi umrah, tak boleh pergi haji, nak beli tiket nak pergi Korea tu, kau nak pergi Pulau Jeju, K-pop tu, kau nak pergi ke Bangkok jumpa pak saudara, mak saudara, anak tiri, bini tiri, segala bini angkat tu, tak boleh, jangan marah. Kerana jangkaan antarabangsa akan mengekalkan sistem di mana mereka yang tidak divaksinkan akan dikelaskan sebagai warga dunia kelas 2. Untuk pengetahuan saudara. Hiduplah kau dengan vaksin, lepas tu masuk gua, dan kalau orang panggil kau the goat society, iaitu komuniti kambing, kena terima hakikat. Kerana saya beritahu pada saudara, trauma COVID-19 akan mempengaruhi dunia selama 5 tahun. Dunia akan hidup dalam ketakutan selepas vaksin ni pun selama 5 tahun. Berarti kalau dia jumpa saudara tuan-tuan, saudara nak masuk ke restoran lepas ni pun saudara scan MySejahtera tu, dia akan ada tambah satu. Scanner tu menunjukkan dia panggil golongan vaksin ataupun tidak divaksin. Dia akan naik satu sign tu untuk mengatakan selepas ni pada 2022 tuan-tuan, norma baru akan mengatakan yang tidak divaksin dalam MySejahtera tidak akan dibenarkan masuk ke restoran. Tak boleh membeli tiket wayang. Saudara janganlah waktu tu berguling-guling pula macam budak bangang ke depan. Bangang sekali dah tak mau vaksin. 2 kali bangang lepas tu kerana saudara dianggap sebagai golongan anti vaksin dan dunia mengkelaskan saudara sebagai golongan anti vaksin sebagai warga negara dunia kelas kambing. Jangan 2 kali menjerit kerana menjerit belagak pandai sebagai palatau dan anti vaksin, tapi saudara dengan sengaja tak mau menerima suntikan vaksin tetapi dunia menjadikan saudara warga kelas 2, jangan saudara menangis dan meratap waktu tu. Tak ada siapa dapat membantumu. Okey? Habis, ada soalan yang lain? Itu kelahi politik lah tuan-tuan. Kelahi antara Dr. Ashraf Wajdi dengan tu, korang pergi ke Facebook dia tanyalah. Kenapa Ashraf Wajdi kata komunis, orang ni kata bukan komunis. Aku pun tak tahulah tuan-tuan. Aku ni pecinta sosialis, okey je. Last kali balik pergi Mekah, pergi apa semua, mayang apa semua, aku jaga, aku puasa 5 waktu tuan-tuan. Aku baca sosialis umur aku 18 tahun. Aku pernah menjadi anggota Parti Sosialis Rakyat Malaysia Kuala Kebau tu. Pimpinan Kasim Ahmad sebelum Kasim Ahmad mati. Aku lalu jalan biasa je, kemudian menjadi orang biasa, tak ada apa pun. Belajar tentang sejarah komunis, tak jadi komunis tuan-tuan. Saudara datang ni aku boleh sampaikan syarah mengenai Karl Marx dan ideologi komunis tentang ekonomi strata ni tuan-tuan, 3 jam kalau nak. Tak jadi komunis pun. Tak jadi komunis tuan-tuan. Tak jadi komunis. Anak-anak saya semua, saya tak payah isteri saya asuh. Hidup dalam keluarga Melayu konservatif tuan-tuan. Kami adalah keluarga Melayu konservatif. Sampai birthday cake semua pun diraih. Tak bukanlah, kalau rumah saya tak ada kerajaan rasmi tentang birthday. Walaupun bapaknya sosialis. Di rumah saya tak ada gantung gambar Syekh Kovera, saudara. Tak ada buku Marxis di rumah saya.
Walaupun saya melalui zaman muda nak tahu, bila orang larang, kita nak tahu lagi banyak. Tahu sikit tentang komunis ni, tak tahulah. Itu kau pergi tanya dengan Ashraf Washdi lah. Dia kan, semua benda di mata dia tak betul dalam dunia ni. Orang nak pengaruh politik, jangan sampai kita jadi bodoh. Semalam aku dah naikkan puisi Pian Habib. Biarlah musim pilihan raya yang telanjang adalah ahli politik, tapi bukan kita rakyat jelata. So dia nak telanjang orang ni, dia telanjang orang ni. Tak ada apa-apa lah tuan-tuan. Apa nak ditakut sangat dengan komunis tuan-tuan? Tuan-tuan hari-hari berperangai macam komunis, kau tak takut pula. Menipu, merasuah ni. Orang Melayu yang tak percaya komunis ni tuan-tuan. Pemakan rasuah yang paling besar dalam perkhidmatan awam. Itu tak pula kita risau. Kita ajar ilmu agama, segala macam ilmu tuan-tuan. Daripada kecil, hantar mukadam kelas agama, mengaji sekolah kafah, ajar fardu ain, fajr kifayah. Inilah majoriti yang kemudiannya menjadi pemakan rasuah. Lepas tu kita nak takut sejarah komunis. Ni sejarah hari ni Melayu jadi perasuah yang paling besar dalam perkhidmatan awam. Itulah yang patut kita atasi. Nak kena bagi tahu dekat ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz macam mana ustaz-ustaz bertahun anak mengaji ilmu agama, bertahun-tahun orang Islam ni mengaji ilmu agama. Tetaplah yang memberi pun adalah orang Islam, yang menerima pun orang Islam. Tak nampak cara ke ustaz kita nak baiki orang Islam ni? Kurang-kurangnya satu-satu lain dia tak boleh buat tuan-tuan. Tidaklah dia menerima rasuah. Pun tak boleh selesai. Lagi kau nak takut dengan komunis.